Ketahuilah saudaraku, ziarah adalah pergi melihat dan mengambil hati saudara ke rumahnya. Kita bagi satu lawatan ke rumah saudara kita. Kalau orang putih, dia kata just to say hello. Itu aja. Kita bukan pi nak bagi barat dia, kita bukan pi nak menyusahkan dia. No, kita just to say hello. Pi, Assalamualaikum, masuk duduk, kena teos cawan, cukup. Nak tanya apa abang, rindu dendam menyebabkan kita main nak tengok dia. Gembirakan hati kawan kita. Maka melengkapi ziarah itu ialah apa-apa ziarah kerana sakit. Termasuk dalam ziarah ni ialah ziarah kerana sakit. Dia ahli jemaah pengajian kita. Dalam berapa bulan ni tak nampak. Satu hari nampak jiran dia, nampak kawan baik dia, kita tanya, mana pi haji kita? Lama tak nampak. Oh, mereka kata, dia tak keluar rumah pun 2 bulan dah. Kata, jemaah pun tak keluar dah lah ni. Awak pasal apa? Tak sihat. Oh, ni dia ada di mana lah ni? Kata dia ada rumah dia. Okey. Boleh ke kalau nak pergi tengok dia? Macam tu cantik. Satu ziarah, satu visit, satu lawatan singkat. Menggembirakan dia. Itu Islam ajar. Ataupun kerana kena duka cita. Dia tak sakit. Tapi ada satu musibah apakah menimpa dia, dia dalam duka cita. Kita pergi gembirakan dia. Dengar cerita apakah satu musibah kena dekat dia, anak dia apakah kena buang kerja, tang mana ke apa siapa. Pergi ziarah dia. Just saja gembirakan hati dia. Ataupun kerana sukacita. Dia kata. Dengar dia dapat satu berita baik. Pergi just bagi satu shake hand dekat dia. Masuk, ajak masuk minum air pun tak mau dah. Aku ni bukan apa, pasal dengar mereka abang kata, aku nak main, nak shake hand hang sendiri. Tahniah, kata kat dia, start motor jalan. Lagi sonok dia. Pasal apa? Teh dia pun tak habis. Sonok. Dan boleh ziarah itu kepada saudara dan juga taulan dan sanak saudara dan kaum keluarga dan lainnya. Ziarah ni boleh. Bukan adik-beradik saja, kawan rakan ke, jiran lama kita ke, whatever. Ziarah itu satu yang baik. Daripada laki-laki dan perempuan, dan yang tua dan yang muda, dan yang bujang dan yang berkahwin. Tak kira kategori apa. Kalau kita nak pergi ziarah tu, kawan perempuan, bawa bini kita pergi sekali. Bagi tahu kat bini kita, ni dulu classmate saya daripada darjah 1 sampai universiti. Classmate saya. Oh, bini pun kata tak apa. Naik kereta balik, dia kata classmate kan lebih daripada tu kah? Dia kata, nah. Kalau lebih daripada tu, aku tak menikah dengan aku menikah dengan dia. Kata. Tapi dia classmate aku. Hang, markah aku, hari ni bini aku. Kata dia. Dia pokoknya balik, selesai masalah. Islam tidak melarang benda tu, tapi buat dalam adab yang cantik. Semuanya itu diperbuat oleh Nabi SAW. Maka ziarah itu amat besar kelebihan. Ziarah ni dia impact dia pada jiwa ni besar. Tuan-tuan, dalam kalangan kita ni ada yang pencin cikgu. Pencin umur 55 dulu, dah 15 tahun dah. Umur dah 70 lah, duduk di rumah. Satu hari berkah anak murid. Hari ni jadi orang terkenal. Pergi ziarah dia, tuan-tuan. Kalau biskut Mary tu kembang, bila celup air teh, hati dia kembang lagi. Seronok pasal anak murid teringat kat dia tu satu. Anak murid jadi orang besar pun teringat kat dia lagi. Tak tahu nak abang, seronok. 3 bulan, siapa main rumah dia, dua abang tu lah. Dua abang tu lah. Hari tu hampa kenal tak dia ni. Dia main ziarah saya. Orang lain tanya macam mana dia kenal dengan cikgu. Anak murid saya, kembang. Hidung kembang, lubang telinga kembang. Anak murid saya lah tu. Tuan-tuan, impact daripada ziarah dia macam tu. Maka kerana tu Islam mensyariatkan ziarah ini. Dia kata, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi SAW, barang siapa ziarah dia akan orang sakit, ataupun ziarah ia akan saudara yang dikasihnya karena Allah. Siapa yang pergi ziarah ni, niat dia tak ada lain melainkan kerana Allah. Maka menyeru akan dia oleh yang menyeru dari langit. Bagus pekerjaanmu itu. Allah perintahkan malaikat ni berseru dari langit. Hang buat satu kerja yang bagus. Malaikat kata. Dan bagus langkah yang kamu langkah itu. Malaikat kata tiap-tiap langkah yang hang langkah keluar daripada rumah kerana nak pergi ziarah satu orang kerana Allah. Tiap-tiap langkah itu ada kebaikan dia. Dan mengambil engkau akan tempat daripada syurga menjadi tempat engkau. Maksudnya apa? Di syurga, satu tempat sudah reserve untuk engkau. Itu yang kata ziarah. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis
Hasan lagi gharib. Masalah, dia kata. Ziarah ikhwan yang sakit itu bagaimana sifatnya? Ni dia nak beritahu, ziarah tu nak kena buat macam mana? Tu dia Islam, tuan-tuan. Dia habaq kat kita ni every single benda. Satu-satu dia habaq. Bukan habaq ziarah saja, habaq cara ziarah tu pun dia bagi tahu kat kita. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, adab ziarah orang sakit itu jangan lama duduk di sisinya. Itu nombor satu. Pi ziarah ni, especially yang kita ziarah tu orang sakit. Jangan pecah gebang sampai 3 jam di rumah dia. Daripada mula masuk ni, tanya sakit apa? Kontur abang kata saya ada belaka, jantung ada, darah tinggi ada, kencing manis ada. Kita hurai bab jantung sejam, bab kencing manis sejam. Oi kacau. Kawan ni duk sakit sikit-sikit, jadi ketak terus. Kita balik, dia ketak masuk ICU. Pasal apa? Syekh ni, buta perut ni sudah main ziarah, sudah bubuh sampai 3 jam. Cerita kencing manis, jantung dengan darah tinggi kat dia. Dia sakit sikit, pergi jadi banyak. Kerana dia ni main ziarah. So, kata Imam Ghazali, dia kata apa? Kalau ziarah orang sakit, jangan lama. Tanya apa abang? Terus doa dia kata ni sikit ni. Kata hak duk kena teruk lagi. Pusat saja baik. Ini insyaAllah 2-3 hari clear. Kita pun belah abang. Macam tu dia kata. Kerana duduk lama di sisi dia boleh membawa kepada cemus. Dia tulis di sini. Cemus ni bahasa sorai kata tuan. Mim wasin. Cemus. Dia kata. Nah, ambil abuan. Pasal apa? Pasal Syekh Idris Al-Marbawi. Dia orang Lubuk Merabau Perak ni. Kira dia orang utara lah. Dia kata betul. Bila duduk lama, dia jadi cemui. Orang putih kata apa tuan-tuan? Short but sweet. Orang putih kata. Biar tak mau panjang, tapi manis. Duk teringat-ingat. Jangan macam khutbah jemaat lah. Pergi bantai sampai pukul 2 suku, sampai pukul 2:30. Walaupun Kedah ni cuti hari jemaat, tapi tak cerdik sangat lah. Sampai 2 suku, 2:30 ni tak cerdik lah. Patut pergi ambil tongkat tu seridai atas belakang dia, baru dia nak akai. Apatah lagi kami di Pulau Pinang tu. Kerja, hari jemaat kerja. Pergi bantai khutbah sampai pukul 2 suku. Ni budak-budak yang main semayang ni, budak kelang, budak apa. Mereka punya time off untuk semayang jemaat ni, dia ada time dia. Balik lambat, kena potong gaji di kelang tu. Kena maki hamun dengan GM yang bagi pelepasan dekat mereka. Balik hantar SMS. Dia kata, Ustaz, lain kali kalau Ustaz pergi mengajar di masjid sekian-sekian, tolong habaq Ustaz dekat mereka. Jangan lalu buat naya kami. Tuan-tuan, bertimbang rasa. Jangan buat macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila sudah duduk di sisinya, jangan sampai bagi dia cemui. Bahkan boleh kamu duduk dan kamu rasa tangan dia. Dia habaq betul-betul. Bila duduk-duduk tu salam, jangan salah pegang tangan dia, buat alih-alih gitu, pegang. Tunjuk prihatin kita dengan masalah yang ditanggung oleh dia. Ni, dia abang di sini. Bila kamu duduk di sisinya, boleh kamu rasa tangannya, rasa dahinya. Tuan-tuan, orang sakit ni tuan-tuan. Kalau yang pergi ziarah dia tu orang yang dia sanjung tinggi. Pergi duduk sebelah pegang ni, air mata keluar. Tak ada word boleh diungkapkan, tak ada perkataan boleh disebut. Mai pegang ni, tak tangan tang ni, air mata keluar. Dia mai satu macam perasaan, dia mai sebab, dia mai sayu, dia rasa dia disayangi, dia rasa dia dikasihi, dia Islam suruh buat macam ni. Kemudian dia kata, maka boleh kamu tanya sikit kepada dia, di mana sakit kamu? Kalau nak cakap pun sikit. Sakit tang mana ni? Dia kata tak tahu ni, duk sakit belah kanan perut ni. Pegang tang tu. Mau nak kemas sikit lagi, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu bagi derai sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak bunyi apa. InsyaAllah kata. Berlakon tu kena pandai. Sekarang macam mana rasa dan sebagainya. Lepas dah pegang bismillahirrahmanirrahim. Sikit. Tu rasa macam mana? Tanya dia. Dia pun dandan kata apa? Korang sikit. Dia kata. Psikologi tuan-tuan. Psikologi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata jangan banyak tanya. Jangan terlebih pula lah. Sakit tang mana?
Ish, yang mereka kata appendix ni balik mana tu? Dia kira balik kena hidup buat ramai. Tak mau. Bila terlebih ni, yang duduk jadi karut ni, bila terlebih. Kerana banyak tanya itu barangkali memenatkan dia. Kawan dah lah duk semput. Jantung bengkak. Pergi duk tanya pula, duk pergi cek kat doktor mana? Dia habak duk pergi aluk stang kan. Dak doktor pergi ni, dia ni pakar jantung ke tak ke? Pergi duk tanya tu pula. Kawan tu nak jawab tiap-tiap soalan tu pun tarik sampai naik cekang orang tengkok ni. Mereka kata pakar. Pakar ni macam-macam pakcik. Dia kata pakar jantung ke? Pakar apa ni? Tak, pakcik pergi pakar biji mata. Ini silap ke? Dia kata. Agak-agak tuan-tuan ada orang tak cerdik macam ni? Ada tuan-tuan, ada. Tak cerdik ni ramai pada cerdik. Ataupun dia kata boleh menjemukan dia. Tapi terlampau duk yang tu yang ni, dia jadi cemuh, dia jadi jemu. Dan zahirkan kasihan pada dia. Tunjuk kita simpati dengan penderitaan dia. Dan doakan baginya dengan afiah. Dan katakan, ya Tuhanku, afiatkanlah kiranya saudaraku ini. Kalau boleh, hafal doa-doa sakit tu, baca sikit. Allahumma anta syafi. Dia dengar tu, yang mata lagi sekali turun. Cukup. Atau dikatakan kepadanya, mudah-mudahan lekah kiranya disihatkan Allah akan dikau. Kerana banyak aku lihat ataupun aku dengar, orang kena sakit macam ni, cepat baik. Kata dia, lagu ni tak ada apa ni. Duk jumpa dah lagi teruk pun. Berapa hari aja baik ni sikit ni. Maka janganlah kamu sekali-kali susahkan hati dia. Kamu orang muda lagi gagah. Apatah lagi kalau sakit ni orang muda. Kata orang muda. Jangan duk layan sangat sakit ni. Lawan. Kata dia. Bagi semangat kata. Ataupun dikata kepada dia, kamu orang baik. Kamu orang kuat taat kepada Allah. Sakit menambahkan pahala bagimu kalau kamu sabar. Kata dia, sabarlah. Sabar akan mempercepat lagi proses kamu jadi baik ni. Ataupun dikata kepada dia, sakit ini sengaja satu pencubaan, ujian bagi Allah kepada manusia. Jika kamu orang taat, ujian sakit itu dan kamu sabar kepadanya. Dan jika orang itu kuat maksiat, ujian sakit itu maulah kamu ingat dan bertaubat kepadanya. Ini contoh-contoh yang dia bagi. Baik, masalah dia kata. Ziarah orang sakit itu hendaklah apabila telah duduk di sisinya, jangan makan apa makanan atau minuman yang dibawa. Kita nak pergi tengok dia, singgah beli goreng pisang, RM2. Sekali kita apa habis RM2 tu? Oh, punya cerdik. Nak pergi ni singgah beli cucuk pisang tu cantik lah. Kita pergi bagi rumah dia, dia rumah orang sakit, mana nak masak apa, hak mana kita bawa pihak tu lah dia salin masuk dalam pinggan jamu kita. Kita ketam sampai habis. Oi, kacau. Ataupun yang diberi oleh orang rumah ziarah itu. Ataupun kita tak, dia bawa keluar, hak di rumah dia punya bawa keluar jamu kita, sampai licin, bantai. Oi, ini contoh-contoh tidak cerdik. Maka apabila makan itu, hilanglah pahala ziarah itu. Dia kata, kita bawa pergi RM2 cucuk pisang, kita makan bagi habis, apa pun tak ada lah. Pahala pun tak ada, apa pun tak ada. Dan janganlah duduk membuat liak biji mata. Yang tu pula satu lagi, dia kata. Biji mata ni dia duduk tengok dalam rumah dia. Ni jam ni beli di mana ni? Tanya pula. Saya lagi beralih pergi tengok mai. Awak pakai kipas angin dinding ni, awak tak buh siling punya, dia angin kuat lagi. Kawan sakit tu pelupong tu lepas tu. Dia kata, amboi, kamu ada itu, ada ini dan sebagai biduk tegur. Benda ada dalam rumah. Dan pula dia kata, pergi ziarah itu, jangan membawa kawan yang membenci akan dia. Janganlah kita pergi ziarah, dia duk sakit lorat. Kita pergi, kita bawa orang yang dia tak suka. Seperti dibawa bersama dengan kamu, orang yang kerja mandi mayat. Dia kata, pergi bawa kawan kerja mandi mayat. Pergi tengok kawan sakit kuat. Dia kawan dah duduk pejam mata dah, duduk. La ilaha illallah. Ni, buka mata ni, tengok siapa main ni. Dia buka-buka tengok orang mandi mayat. Terkejut dia ni. Nampak tuan-tuan? Teliti lah. Kitab ni habak teliti lah. Ni bukan saya merepet. Ni kitab ni duk bawa contoh ni. Jadi adakah bermakna orang yang kerja mandi mayat tak boleh ziarah orang sakit? Adakah makna macam tu? Tak juga. Tapi kalau dia ni memang terkenal satu kampung kerja mandi mayat, kalau kawan tu sakit sikit-sikit pergi duduk depan tak apa. Kalau kawan tu sakit lorak duduk jauh-jauh. Jangan bagi dia terkejut. Dia kawan tu buka-buka sebelah mata tengok, Allah dia ni mayat lah. Dia kata tak lama.
Ataupun dia kata bawa tukang kapan. Sopa lah ni. Satu kelab lah ni. Ada mayat, kapan, ada potong papan keranda ni semua sakit lorang jangan duk pergi. Tahan dia di luar tu, langsung duk masuk. Dia kata. Ataupun tukang tanam akan mayat. No, ada pergi korek liang duk sambut bawah tu, pun duk luar. Pasal apa? Pasal tertentu kerja orang-orang itu seperti di tanah Arab. Dia kata, kalau di negeri Arab, orang tu memang dia kerja tu aja. Kalau di Saudi, kalau di Saudi, mereka qisas dijalankan di Saudi ni. Bagi kes bunuh, kalau sabit kesalahan cukup semua bukti, akan dikenakan hukum qisas, bunuh balas. Orang yang duk kerja pancung, orang yang dijatuhkan hukum qisas ni, dia keturunan tu aja. Dia tak ada jawatan kosong. Dibuka ayat lain kosong tak ada. Dia keturunan tu aja. Dan mereka ni pun tak bercampur dengan orang. Samalah kerja potong tangan orang mencuri. Dia keturunan dia aja. Dia pemain buat kerja tu aja. Siap apa semua, dia turun main, dia angkat dacak, dia naik kereta, dia jalan. Memang profesional. Jangan duk pergi tengok orang sakit kuat ke apa ke semua, tak mah. Ni semua jenis orang keturunan ini menakutkan orang sakit. Dia kata. Baik, masalah ziarah saudara ataupun taulan di mana-mana tempat itu dikasihi Allah. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu an. Daripada Nabi SAW, bahawasanya satu laki-laki ziarah dia akan saudaranya di dalam satu kampung. Maka didudukkan oleh Allah satu malaikat di jalan dia nak pergi melihat orang itu. Ini hadis. Satu orang nak pergi ziarah sahabat dia di satu kampung, Allah hantar malaikat pergi tunggu di tengah jalan dia nak lalu ni. Maka apabila melalui laki-laki itu ke atas jalannya, maka berkata malaikat itu, "Ke mana engkau mau pergi?" Maka jawab dia, "Aku mau pergi kepada saudara aku di kampung ini." Kata malaikat itu, "Adakah apa suatu sebab daripada nikmat yang kamu pi kepadanya?" Malaikat tanya dia, "Yang nak pergi mana?" "Nak pergi rumah kawan ni, dia ni lama dah tak jumpa." "Hang pi ni pasal apa? Ada apa-apa ke?" Kadang pi itu bukan pasal kawan saja, dia ada pasal-pasal keduniaan lain. Dulu saya susah, dia lah yang pergi bagi projek tanah merah kat saya. Apa? Contoh. Ada apa hal yang nak pergi ziarah dia? Adakah sebab-sebab keduniaan ataupun kerana Allah aku nak pergi ziarah dia? Jawab dia, tidak ada. Hanya aku kasih dia kerana Allah. Ini tuan-tuan, ni dalam Islam memang diajak macam ni. Kita kalau kita berkenan satu orang, kita pergi dekat dia, kita kata, "Ana uhibbuka fillah." Kalau hari ini, kita pakai teks, SMS. Tentang, "Ana uhibbuka fillah." Aku sayang dekat hang kerana Allah. Ini sunnah Nabi SAW. Satu, kita boleh menzahirkan suka kita kepada dia. Yang kedua, memberi satu suntikan semangat kepada dia. Supaya dia terus buat apa yang dia duk buat yang menyebabkan orang suka ke dia. Ini sunnah Nabi SAW. Maka kata malaikat itu bahawasanya aku sebenarnya pesuruh Allah. Ini hadis. Malaikat ni tunggu tengah jalan. Bila dia ni lalu, malaikat tanya nak pergi mana. Dia habaq nak pergi rumah Fulan bin Fulan. Pasal apa? Malaikat kata adakah sebab. Dia kata tak ada sebab apa. Aku kasih dia kerana Allah. Bila dia jawab lagu tu, malaikat kata, "Ana Rasulullah." Aku ni utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kepada kamu, nak mengkhabarkan kepada kamu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada engkau sebagaimana engkau kasih kepada dia. Mereka kata dekat dia, "Ni Tuhan hantar aku mai nak bagi tahu yang tu aja. Macam mana hang sayang dekat kawan hang nak pergi ziarah dia, Allah sayang dekat hang. Maka sayogialah orang yang ziarah itu ziarahnya kepada orang yang dikasihnya kerana Allah, seperti ziarah akan orang-orang yang saleh dan akan segala sahabat taulan handai dan sebagainya." Begitu.